Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para pelajar. Saya selaku Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan bagi program Ijazah Sarjana Muda di kampus ini ingin mengucapkan tahniah dan syabas kerana telah berjaya mendapat tempat di UiTM Kota Kinabalu ini. Sesi taklimat ini saya mulakan secara ringkasnya berkenaan dengan profil pengajian ataupun program, aktiviti perkuliahan dan lain-lain yang boleh anda rujuk di slide yang telah pun disediakan. Untuk profil program, di kampus Kota Kinabalu ini terdapat 3 program yang ditawarkan, iaitu program pemasaran BA 240, program keuangan BA 242 dan juga program ekonomi perniagaan BA 250. Selain kampus Kota Kinabalu, ketiga-tiga program ini juga ditawarkan di kampus lain. Sudah semestinya di Puncak Alam, Sungai Petani, kampus Kota Baru serta kampus-kampus yang lain. Tempoh pengajian ialah 3 tahun, iaitu sebanyak 6 semester, manakala bahasa penghantar ialah bahasa Inggeris. Baiklah, untuk aktiviti perkuliahan, para pelajar boleh rujuk kalender akademik. Di sini saya ingin menekankan kepada beberapa aktiviti yang harus pelajar ambil perhatian. Jumlah minggu kuliah untuk semester ini ialah 14 minggu dengan cuti pertengahan semester ialah 30 November 2020. Untuk 2 minggu pertama kuliah, para pelajar diwajibkan untuk mengisi entrance survey, iaitu bermula 12 hari bulan Oktober sehingga 25 Oktober 2020. Pelajar juga perlu melengkapkan student feedback online ataupun SUFO. Aktiviti ini bermula 14 Disember hingga 31 Januari 2021, iaitu selama 6 minggu. Tempoh untuk mengisi feedback ataupun SUFO ini ialah 6 minggu. Kemudian, pelajar perlu mengisi exit survey. Tempoh untuk mengisi survei ini ialah selama 5 minggu, bermula 11 Januari hingga 24 Januari 2021. Untuk penilaian akhir semester ini, penilaian akhir akan dibuat bermula 1 Februari sehingga 23 Februari 2021, iaitu selama 3 minggu. Selama 3 minggu proses ini. Baiklah, untuk struktur pengajian. Struktur pengajian ada 6 semester. Bilangan kursus atau jumlah jam kredit yang perlu diambil adalah mengikut plan pengajian yang telah pun ditetapkan mengikut program masing-masing. Para pelajar perlu melengkapkan kursus-kursus yang tertera di plan pengajian tersebut. Secara ringkasnya, kursus wajib university mempunyai 17 jam kredit. Ia meliputi kursus-kursus co-curriculum, kursus bahasa, sama ada bahasa Arab ataupun bahasa Mandarin. Selain itu, pelajar juga perlu mengambil kursus CTU 552 dan CTU 554, ELC 501 dan ELC 590. Pada akhir semester, para pelajar perlu menduduki serta lulus ujian English Exit ataupun English Exit Test EET 699. Bagi kursus fakulti mempunyai 80 jam kredit, yang mana 48 jam daripadanya adalah kursus teras fakulti ataupun kita panggil sebagai core faculty, manakala selebihnya iaitu 32 jam kredit diperuntukkan kepada kursus-kursus trust program, itu kita panggil sebagai core program. Para pelajar juga mempunyai kursus elektif bermula semester 2. Pada semester 2, para pelajar perlu ambil 1 kursus elektif, semester 3 ambil 1 kursus elektif, semester keempat ambil 1 kursus elektif, dan semester kelima perlu ambil 1 kursus elektif. Sementara pada semester 6,
Iaitu setelah melengkapkan semua kursus-kursus yang melibatkan peperiksaan ini, para pelajar perlu menjalankan latihan industri. Okay. Latihan industri ini jumlah jam kredit dia ialah 12 jam keseluruhannya. Okay. Kod untuk latihan industri ialah MGT 666. Para pelajar boleh semak ataupun merujuk plan pengajian mengikut program masing-masing lah, ada tertera di dalam plan tersebut. Okey, kita teruskan taklimat ringkas ini dengan sistem penasihat akademik. Setiap pelajar mempunyai seorang penasihat akademik yang juga merupakan pensyarah dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Secara dasarnya, penasihat akademik ini berperanan untuk membimbing para pelajar dalam hal ehwal akademik sepanjang tempoh pengajian para pelajar. Jadi fungsi utama penasihat akademik para pelajar ialah membantu proses pendaftaran pelajar, memantau prestasi akademik pelajar, dan juga selain itu menjadi perantara kepada pelajar dan juga pihak pengurusan fakulti. Okey, sekiranya pelajar mempunyai masalah, contohnya ialah dari segi hal ehwal akademik, ingin tambah kursus ataupun menambah jam kredit pada semester kelima nanti, para pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik. Okey, perlu berjumpa dan perlu berbincang. Pelantikan penasihat akademik ini bermula semenjak para pelajar di semester pertama sehinggalah ke semester akhir. Penasihat akademik yang sama, okey, dia adalah seorang orang yang sama sahaja. OBE adalah satu proses pendidikan yang memberi tumpuan untuk mencapai hasil tertentu dari segi pembelajaran para pelajar secara individu dengan pelbagai kaedah berpusatkan pelajar. Okay. Student Centered Learning. Ini membawa maksud, antara lainnya maksud ialah pelajar haruslah belajar sebanyak mungkin, manakala pensyarah berperanan sebagai facilitator serta bertanyakan soalan kepada pelajar, selain membimbing pelajar dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Cara ini agak berbeza daripada Teacher-Centered Learning. Ini adalah TCL yang anda boleh tengok sendiri perbezaan di dalam slide itu. Pensyarah mengetahui lebih daripada para pelajar, tetapi dalam konteks Student-Centered Learning, kita menjangkakan yang para pelajar mempunyai ilmu pengetahuan yang meluas, yang mana dalam sesi ODL ataupun sesi kuliah, ia akan mempromote sesi perbincangan, bertanya dan menjawab itu. Secara tidak langsungnya, aktiviti di dalam kelas itu menjadi lebih aktif berbanding cara teacher-centered learning tadi. Okay? Jadi, tanggungjawab pelajar di bawah OBE ini ialah memastikan pencapaian akademik yang baik. Okay? Pelajar lebih aktif di dalam kelas ataupun di dalam sesi kuliah online ataupun ODL. Para pelajar memahami program outcome, memahami dan bertanggungjawab terhadap plan pengajian masing-masing, memahami peranan setiap kursus terhadap pencapaian program keseluruhan, memahami kepentingan SLT Student Learning Time, berjumpa dengan penasihat akademik berkenaan dengan isu akademik, serta mengisi borang soal selidik EE, Entrance and Exit Survey. Borang entrance ialah sebelum kuliah bermula, manakala borang exit setelah selesai kuliah, iaitu penghujung semester. So yang ini untuk entrance exit survey ini, para pelajar boleh menyimak kalender akademik tadi di awal slide tadi. Kita boleh menyimak bila dan sampai bila kita perlu melengkapkan kedua-dua jenis survey ini, dan ini adalah mustahak. Okay? Ini adalah agak penting. Okay, sistem SUFO ataupun Student Feedback Online.
atau soal selidik SUFO. Tujuan sistem ini ialah untuk menilai kursus pensyarah serta prasarana yang disediakan kepada para pelajar. Ini penting, SUFO ini adalah wajib diisi oleh para pelajar setiap semester. Kegagalan para pelajar melengkapkan soal selidik ini akan menyebabkan keputusan peperiksaan pelajar tidak akan dikeluarkan. Sebenarnya SUFO ini penting. Sebenarnya SUFO ini penting kepada pengurusan universiti, khususnya fakulti di mana kami menilai dan seterusnya membuat penambahbaikan dalam prasarana atau peningkatan kecekapan para pensyarah dalam proses penyampaian ilmu dan pembelajaran kepada para pelajar. Kehadiran ke kuliah. Ini penting. Kehadiran adalah wajib. Kehadiran penyertaan para pelajar untuk setiap sesi ODL itu adalah direkod. Pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% dari jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis dari fakulti ataupun pensyarah pengajian, maka pelajar tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Dalam konteks kita pada masa ini, pelajar kemungkinan tidak akan mendapat tidak dibenarkan untuk menduduki final assessment untuk setiap semester ini. Memandangkan kita tidak ada peperiksaan akhir untuk semester yang ini. Bagi kursus yang tiada peperiksaan, kerja kursus tidak akan diberi penilaian. Pelajar akan diberi grade F dengan status ZZ serta dikenakan denda Rm100 ringgit. Saya harap anda faham dan juga mengambil berat tentang hal-hal ini. Hal-hal kehadiran penting. Seterusnya Open and Distance Learning ataupun ODL. ODL adalah kaedah pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Dalam bahasa Melayu dia, kaedah pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Ini bermakna tiada kehadiran secara fizikal ke dalam kelas. Kita menggunakan alat-alat telekomunikasi untuk melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Beberapa platform yang boleh digunakan seperti WhatsApp, Telegram, Google Meet dan sebagainya. Ialah kita menyedari cabaran sesi ODL ini. Antara kekangan ialah seperti capaian internet yang tidak begitu baik, keadaan tempat ataupun rumah yang tidak kondusif untuk mengikuti kelas. Selain kos untuk membeli data internet juga menjadi kekangan para pelajar. Saya berharaplah cabaran-cabaran ini menjadikan para pelajar lebih bermotivasi dan tidak mudah mengalah terhadap kekangan seperti tadi. Pelajar boleh memaklumkan kepada pensyarah yang mengajar kos tersebut dan cuba berbincang agar pelajar tidak ketinggalan dalam mendapatkan ilmu dan maklumat yang disampaikan. Sekiranya perlu, pensyarah boleh membantu untuk mengepost nota-nota kepada anda sekiranya di kawasan anda itu tidak mempunyai capaian internet yang memuaskan. Dengan harapan para pelajar dapat mengikuti setiap sesi ODL ini dan tidak ketinggalan dalam ilmu dan juga topik yang telah pun dibincangkan. Seterusnya, plagiarism. Plagiarism ini adalah peniruan hasil. Peniruan hasil kerja atau pendapat orang lain menerusi bahan bercetak atau elektronik tanpa mengiktiraf atau membuat pengakuan dari sumbernya. Ini biasanya berlaku bila para pelajar menyiapkan kerja kursus anda. Ini bila dapat maklumat atau bahan dari internet, biasanya pelajar akan copy dari sumber itu, kemudian paste ke dalam kerja kursus anda. Jadi anda
menyatakan yang itu adalah hasil kerja anda sendiri ataupun para pelajar. Walhal tidak. Walhal ayat ataupun idea itu datangnya daripada sumber yang asing, yang lain. Orang lain sudah buat benda ni. Okay. Jadi sekiranya terbukti pelajar melakukan kesalahan yang berat ini, yang berat, ini adalah kesalahan yang berat, pelajar boleh dikenakan tindakan tegas seperti digagalkan kursus tersebut. Anda boleh gagal, akan mendapat F untuk subjek itu atau kursus. Oleh demikian, jadilah pelajar UiTM yang bertanggungjawab dan juga berusaha untuk membuat kerja secara jujur. Boleh. Okey. Jadi sekian saja taklimat ringkas ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua pelajar. Semoga anda semua kekal, cekal dan bermotivasi dalam suasana yang mencabar ini. Stay safe dan terima kasih.